Baik, kita masuk kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis. Baik, kita masuk kitab Muhimmah pada muka surat yang ke-20. Masih lagi membicarakan tentang manusia yang dayus. Manusia yang dayus. Menceritakan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasa'i dan Imam Hakim daripada Abdullah bin Umar. Salatatun haramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah. Mudminul khamr wal'aqul walidayhi waddayus alladhi yafirru fi ahlihi al-qubur. Artinya, 3 golongan manusia yang telah diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, mereka itu akan masuk ke dalam syurga. 3 golongan manusia yang haram masuk syurga, malah tidak boleh mencium bau syurga. Tuan-tuan, cium pun tak dapat. Jangan kata nak masuk, cium pun tak dapat. Yang pertama, kata Rasulullah, orang yang minum arak, orang yang mengekalkan meminum arak. Kalau dah taubat Ustaz, dah taubat tak apa. Setitik arak kita minum tuan-tuan, 40 hari Tuhan tolak ibadat. 40 hari. Dalam agama kita ni tuan-tuan, banyak sungguh cerita 40 hari. Banyak sungguh cerita 40. Nabi kata manusia ni kalau umur 40 tahun tak berubah lagi, payahlah nak berubah. Imam Ghazali kata manusia ni kalau dah masuk 40 tahun tak khusyuk lagi sembahyang, adalah benda tak kena. Nabi kata bermulanya kehidupan ni pada usia 40 tahun. Nabi diangkat pada usia 40 tahun menjadi Nabi. Banyak hadis tentang 40. Lintas depan orang sembahyang ni, Allah tolak ibadat 40 hari. Ada yang kata 40, ada kata 40 hari, 40 malam, 40 bulan. Nabi sebut 40. 40 apa? Tak tahu. Nabi Musa umat Nabi Musa disesatkan di gurun pun 40 tahun. Mungkin tidak ada apa-apa pada angka 40 ni, kebetulan saja. Tetapi saya nak sebut pada tuan-tuan satu hadis sahih tentang angka 40. Tentang angka 40. Itqun minan nar wa itqun minan nifaq. Apakah benda yang boleh membebaskan tuan-tuan daripada neraka? InsyaAllah tak masuk neraka. Dan membebaskan tuan-tuan daripada nifaq, munafik, sifat munafik. Iaitu apa? Sembahyang berjemaah, jangan tinggal selama 40 hari pada takbir yang pertama berserta tu imam. Nabi kata siapa yang boleh sembahyang berjemaah dengan imam, takbir yang pertama tak tinggal selama 40 hari, bebas daripada neraka dan bebas daripada sifat munafik. Tuan-tuan boleh buat? Orang perempuan kata, kami tak dapat lah Ustaz, kami setiap bulan cuti Ustaz. Tunggu mengandung buat, InsyaAllah. Maji-maji tunggu mengandung, nanti buat. Kalau tak nak mengandung, tunggu uzur, cuti. Dah tak ada uzur lah, boleh buat. Jangan maji-maji kata itulah Islam ni tak adil pada kami orang perempuan. Orang lelaki bolehlah buat, dia tak ada uzur. Jangan cakap gitu maji. Orang lelaki walaupun tak ada haid, berapa ramai yang boleh buat? Boleh tuan-tuan buat 40 hari. 40 waktu di Madinah pun tak buat. Duk tidur dalam hotel je. Dia memerlukan iman yang kuat, jihad yang kuat, semangat yang kuat, baru dapat 40 waktu. Tu imam, hak jadi imam pun belum tentu dia dapat. Bila mai giliran dia datang sembahyang. Bila giliran dia tak datang, bukan gilir dia tidur di rumah, dia pun tak dapat. Bilal pun belum tentu dapat. Yang dapat ni betul-betul kuat iman dia. Sebab itulah Allah bagi dekat dia pembebasan daripada neraka. Dah 38 hari dah tak pernah tinggal satu waktu pun berjemaah. Masuk hari 39 tertidur sembahyang kau. Tak sedar pukul 6. Allah, habis 39. Mula balik pada kosong. Dan dia tak boleh carry forward. Tak kira halal tak lagi cari tak. Halal tak halal.
Masya Allah tuan-tuan. Ujian banyak. Nak ambil anak tuition. Nak hantar isteri pergi kerja. Mak telefon balik cepat. Ayah sakit. Tak boleh sembahyang jemaah. Mai kita kereta rosak tengah jalan. Jam pula tu. Sangkut dalam banjir pula. Bila nak sembahyang jemaah? Tertidur. Tak sedar-sedar. Terlepas dah sembahyang jemaah. Susah nak dapat tuan-tuan. Sebab itu, siapa yang boleh buat 40 hari ni, insya-Allah. Ustaz, saya dah buat 2 kali Ustaz. 40 hari tu memang setiap tertidur di masjid Ustaz. Kamu orang tablet ke? Insya-Allah Ustaz. Sebab tu orang tablet dia keluar 40 hari. Dia nak dapat yang ni. Kita tak faham tablet kita terlibat. Oh, tablet tak balik. Telefon semayang nak dapat 40 hari. Tapi syarat pun tablet. Tinggallah belanja isteri di rumah. Saya baru ni jumpa satu tablet. Sahabat saya jemaah tablet. Isteri baru bersalin sebulan. Dia dah keluar. Sebulan isteri tu. Anak duk merah lagi. Dia dah bye-bye ke anak dia. Bye-bye baby. InsyaAllah. Ayah balik selepas 4 hari. InsyaAllah. Ya agak baby. InsyaAllah. Pasal apa? Tak payahlah pergi lagi. Jaga isteri, jaga anak-anak, jihad besar. Bagi makan pada isteri, bagi makan pada anak-anak, jihad besar. Habis dia pantang, budak dah besar, keluarlah balik. Nak cari 40 hari. Silakan. Tapi kalau kita tinggalkan, tak bagi nafkah, dosa tuan-tuan. Siapa-siapa tak bagi nafkah pada isteri dia, ibadatnya ditolak tuan-tuan. Dosa. Bukan kata jemaah tabligh je, tak kira lah. Tuan-tuan jemaah biasa pun. Satu sen tak pernah bagi duit pada isteri. Isteri ni duk cocok duit dekat bank, duit dia orang. Bank tu pun baik, asal cocok keluar duit. Tak pernah lawan langsung, baik je bank tu. Dekat dinding tu, cocok keluar. Tuan-tuan tak bagi nafkah dekat isteri tuan-tuan, ibadat ni ditolak. Tuan-tuan ingat semayang tuan-tuan Tuhan terima. Jubah meleret sampai tak dapat kaki. Ekor seremban ni panjang sampai ke punggung. Kalah orang pehong. Tapi kalau tuan-tuan tak bagi nafkah dekat isteri, berdosa. Baik. Jadi ada yang boleh buat 40 hari dia boleh buat. InsyaAllah. Alhamdulillah. Lepas-lepas buat 40 hari tak semayang. Bila orang semayang dia tak semayang. Kenapa tak semayang mat? Kamu tak dengar ustaz cakap lah tu. Siapa boleh buat 40 hari bebas neraka. Aku dah buat dah. InsyaAllah aku syurga. Ini pun gila babi juga tu. Kenalah semayang. Yang 40 hari itu sebagai satu advance pada kamu, advantage saja untuk masuk syurga. Serupalah kita mati seorang anak belum cukup umur, mati 2 orang, mati 3 orang anak belum cukup umur, anak tunggu depan pintu syurga. Bukan maknanya tak payah semayang. Ini 3 orang anak dia mati accident. No, tak semayang lah. Tak semayang yuk. 3 anak dah tunggu aku, kata dia. Memanglah anak tunggu kamu 3 orang depan syurga, tapi tak jumpa pasal kamu tu neraka. Dia kena faham sentil tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak buang sifat munafik pada anak-anak tuan-tuan, saya syorkan anak-anak kita sekarang ni munafik tuan-tuan. Dia pakai prepaid, tuan-tuan pakai bil handphone. Dengan bil handphone tuan-tuan tu dia boleh request untuk minta top up dia punya. Tuan-tuan bukan tahu. RM50 sekali top up, 100 sekali top up. Mai datang bil, dia ada charges tu dia 400,000 kena. Nak kata apa tuan-tuan? Nak marah, kena bayar dekat dah. Dekat pokhemat kena bayar. Jahat anak kita tuan-tuan zaman sekarang. Sebab tu tuan-tuan handphone jagalah elok. Walaupun tuan-tuan tinggal handphone di rumah, dia hantar mesej dekat handphone tuan-tuan. Orang ni minta top up, anda setuju ataupun tidak? Dia sendiri jawab, yes, kata dia. Siap masuk. Tuan-tuan bukan tahu. Tambah kita ni pula jenis tak kisah punya. Dapat bil bayar. Anak tipu.
Banyak tuan-tuan dulu yang die 3993 apa semua, ringtone lah, apa ribu kena buat. Ada anak yang degil, tak mau dengar cakap mak bapak, tak mau semayang, tak mau. Saya syorkan pada tuan-tuan, apa kata buat kempen 40 hari semayang berjemaah. Cuba buat. Tak boleh buat di masjid surau, tolong buat dengan anak-anak dan isteri di rumah. Tolong buat. Ini yang saya nak buat ni. Tiap-tiap titik sekolah, saya buat camp titik sekolah ni tuan-tuan. Yang ni kami buat 40 waktu. Kalau 2 minggu tak bolehlah 40 hari. Kita ambil 40 waktu. Semayang tiap-tiap hari berjemaah. Nak buang sifat munafik, nak buang sifat tak elok. Tuan-tuan banyak yang sekarang ni bawa air jampi air. Bawa air jampi air bagi anak. Kalau tuan-tuan sendiri tak ajak dia dengan semayang, tak jadi tuan-tuan. Nak selesaikan masalah isteri, nak selesaikan masalah anak-anak, tolong selesaikan dengan semayang. Dan Nabi terang-terang sebut tadi, siapa yang semayang 40 hari berjemaah, tak singgah takbir yang pertama, hilang sifat munafik dia. Jadi yang mana ada masalah di sini, saya syorkan, cuba buat. Kalau anak tu boleh kontrol lagi, baru tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5 tu, dia masih duduk dengan kita. Maknanya kita boleh buat selama sebulan 10 hari itu, insya-Allah mudah-mudahan munafiknya itu hilang. Yang kedua, orang yang derhaka pada mak bapak takkan masuk syurga. Dan yang ketiganya ialah orang dayus yang membiarkan isterinya berbuat kejahatan zina dan dia tahu pula yang isteri dia berzina. Dan dia tak kisah walaupun nama dia bukan Aiman. Selalu yang tak kisah ni Aiman saja. Aiman tak kisah. Ini bukan Aiman pun tak kisah. Isteri dia buat jahat, dia tak kisah. Maka dia dipanggil sebagai dayus. Nabi kata dayus ni apa? Dayus ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan berzina dengan isteri orang, suami dia tak tahu. Suami itu tak tahu kita berzina dengan isteri dia. Dosa suami itu kita tanggung. Dan amalan yang kita buat ni tukar dengan dia. Kita ambil dosa dia, pahala kita dia ambil. Ini akibat kita berjahat dengan isteri orang. Habis itu Ustaz, kalau saya berjahat dengan suami orang, saya perempuan jahat dengan suami orang pula, macam mana Ustaz? Seluruh azab ahli kubur manusia kena dekat kamu dalam kubur. Ni tuan-tuan, jaga-jaga. Sebab itulah suami dan isteri ni, bila dah jadi suami isteri, saling setia di antara satu sama lain. Saling berjaga-jaga zaman sekarang ni. Sebab zaman sekarang ni tuan-tuan, mudah sangat jatuh cinta. Suami-suami kenalah jaga isteri-isteri, janganlah pakai seksi-seksi. Pergi kerja, janganlah tu biarkan pakai baju jarang, seluar ketat-ketat. Itu menarik perhatian orang. Jagalah elok. Nak pakai ketat-ketat, pakai dalam rumah. Dalam rumah ni tak pakai apa pun tak apa tuan. Tutup segala tingkap, tutup segala langsir, duduklah dua-dua orang tengok Upin dan Ipin. Betul-betul. Tak ada siapa salah. Tapi janganlah buat macam mak mentua dengan pak mentua ada. Tercampur kepiah orang. Tapi bila keluar daripada rumah, selubung balik. Kamu hanya untuk abang, abang hanya untuk kamu. Ni kena jaga tuan-tuan. Ni besar pada isteri. Kadang-kadang bila suami cakap, isteri marah. Ni penyakit. Bila suami cakap, "Pah, tak usahlah pakai baju ni, Pah. Ketat sangat, Pah. Oi, melekat baju ni." Abang, saya isteri abang. Abang percayalah. Saya setia dengan abang. Okey? Saya takkan curang dengan abang. Ini fashion, abang. Biasalah. Bukannya suami jealous. Bukannya suami. Zaman sekarang ni, zaman macam-macam boleh jadi. Kadang-kadang anak 5 pun orang ngorak lagi. Balik rumah kabur dekat suami dia. Bang, tadi masa naik bas tadi kan, orang tu mengorak apa? Dia tak tahu pun ada anak 5 ya. Nampak? Dia jadi bangga tak bila orang mengorak dia? Pada masa itu dia akan cari jalan macam mana nak atraksi orang. Bila suami tak ketak, bila suami galakkan pula, maka suami tadi akan menjadi dayus.
Jadi tolong jaga-jaga tuan-tuan. Ya, benda dia banyak sangat berlaku ni. Baik. Dan kata setengah ulama, dayus maknanya ialah orang yang tiada menegah akan manusia lain daripada masuk atas isterinya. Apa makna masuk atas isterinya? Nak pegang isteri dia, nak peluk isteri dia, nak cium isteri dia, nak berlakon dengan isteri dia, tak kisah. Itulah dayus. Isteri jadi pelakon. Suami duduk atas kerusi tengok isteri berlakon. Bila habis isteri berlakon, suami bagi air mineral kat isteri. Bagus lakonan awak tadi. Hidup. Hiduplah. Tidur atas katil dengan lelaki orang. Bagus. Yang ni yang dikatakan dayus tu tuan-tuan. Jadi saya minta lah pada suami-suami pelakon yang beli kaset CD saya ni, yang dengar dengan marah saya pula. Suruh isteri berhenti berlakon. Ni, takut pada Allah di hari kiamat, tak cium bau syurga. Sebab di atas pintu syurga tu ditulis, tak boleh masuk bagi orang dayus. Tuan-tuan ingat signboard, notice board ni pintu masuk masjid saja lah. Pintu masuk hotel saja lah. Pintu masuk bar saja kan. Durian tak dibenarkan bawa. Itu bar sampai terbang boleh lah. Dalam syurga, atas pintu syurga tu, dayus dilarang masuk. Kalau sampai pada hari itu baru kita nak menangis, satu sen tak guna tuan-tuan. Sebab tu saya pesan pada tuan-tuan, jangan biarkan isteri tuan-tuan duduk bersalam tak tentu halal. Banyak kali dah saya pesan, asal raya bersalam, asal bersalam raya. Tuan-tuan tidak boleh membenarkan isteri tuan-tuan bersalam dengan bapa saudara tuan-tuan. Bapa saudara kita dengan isteri kita boleh kahwin. Pasal apa tuan-tuan biarkan isteri tuan-tuan buka tudung depan bapa saudara tuan-tuan? Boleh kahwin. Besok saya akan buat ceramah ini, keluarga 69 di sini. Besok kita tak pakai kitab Hidayatul Mutafakirin tu, saya buat tajuk khas keluarga 69. Supaya kita tahu hukum. Wajib tuan-tuan datang besok. Jaga-jaga ni tuan-tuan. Tuan-tuan ni ada anak. Cik Luqman ada anak. Cik Luqman ada anak. Katalah tuan-tuan, tuan-tuan ni ada anak. Anak tuan-tuan kahwin dengan duda. Anak tuan-tuan kahwin dengan duda, anak dua orang, laki-laki perempuan. Tuan-tuan dengan menantu tu dipanggil apa? Dengan duda tu dipanggil menantu lah. Batal dah air semayang Cik Luqman. Anak Cik Luqman perempuan kahwin dengan duda laki-laki. Cik Luqman dengan duda tu batal. Batal dah Cik Luqman. Batal tak batal? Batal tak batal? Batal no? Allahu Akbar. Sebab tu saya tanya. Besok wajib mai. Tak mai juga. Dengan menantu jantan mana batal? Jantan dengan jantan. Dia sebenarnya Cik Luqman boleh jawab. Dia panik je. Dia panik tadi tu. Dengan menantu kita batal tak? Batal tak? Sampai kiamat tak batal. Baik menantu laki-laki, baik menantu perempuan. Cik Luqman dengan menantu Cik Luqman tak batal. Tadi menantu Cik Luqman duda. Ada anak perempuan seorang. Soalannya, Cik Luqman dengan anak duda yang perempuan tu batal tak batal? Ada yang geleng. Geleng tu ada dua. Satu tak tahu. Satu tak batal. Ada yang mana? Ada dua tu. Satu tak batal, satu tak tahu. Batal apa batal? Ya. Tapi pak dia menantu kita. Ya. Abang kita jawab boleh kahwin. Batal air semayang dengan anak menantu. Lain jawapan? Pening. Besok kena mai. Tak mai jaga. Besok kena duduk depan sikit, jangan duduk belakang. Besok tuan-tuan datang bawa buku, bawa pen. Kita akan belajar bab ini.
Hukum dia, bila anak tuan-tuan berkahwin dengan seorang duda atau janda, janda tu ada anak dah, anak ready made dah. Anak dengan suami dia, isteri yang dulu. Tuan-tuan mak mertua dia, tuan-tuan dengan anak dia batal ais semayang. Bila batal ais semayang, maknanya boleh kahwin. Tapi tuan-tuan tak tahu. Tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan agak cucu. Umur 16 tahun laki-laki, pimpin opah dia naik dalam tangga surau. Pimpinlah opah tu nak semayang raya. Nasib baiklah ada cucu ngantorkan. Naik ke tempat orang perempuan semayang, terus dia semayang, tak ambil wuduk. 20 tahun tak sah semayang dia. Pasal tak belajar. Dia kata batal macam mana ustaz? Bapak dia menantu saya. Memanglah bapak dia menantu opak. Dia bukan cucu opak. Apa pula bukan cucu saya? Dia cucu saya lah. Sudah. Dia bawa orang kecil lah. Orang perempuan ni bila dia nak marah, dia seorang kecil. Kira lah ustaz saya bela dia daripada kecil. Kira bapak dia kahwin dengan anak opah tu, dia umur 2 bulan. Anak opah ni lah yang bela dia ustaz. Anak opah dengan dia tak apa. Itu anak diri. No problem. Opah dengan dia tu. Yelah kalau kata bahasa ustaz sudah anggap macam cucu sendiri. Kita dia. Sudah. Dalam agama ni tak ada nganggap-nganggap. Dalam agama tak ada anggap-anggap, tak ada. Serupalah isteri kita umur 60 tahun. 60 tahun dah pergi jogging pakai baju ketat, seluar tracksuit. Ni melekat baju ketat. Lari jogging dengan suami. Puas pakailah baju elok sikit. Udah nampak sini tu sini. Bunsin aku. Abang dah 60, tak ada siapa nak abang. Oi kata dia. Tak ada siapa nak. Dalam agama kita, bukan kita boleh anggap-anggap. Dalam agama dia tetap kepada hukum. Kalau orang 100 tahun pun orang nak, tambah kamu 60 tahun. Pelajar saya tuan-tuan 74 tahun. Kahwin dengan 68 tahun isteri. Baru kahwin 2 bulan. Nak habiskan bulan madu di pondok. Bila pondok Ustaz siap? InsyaAllah bulan lepas siap. Kami cadang nak habiskan bulan madu sini. 74 bulan madu lagi. Lempak. Masih kahwin lagi. Suami 74. Isteri 68 tahun. Apa mereka nak buat tu Ustaz? Yang tu tak payah tanya lah. Mereka tahu nak buat apa. Sebab itu tuan-tuan, bila Allah kata tutup, tutup. Dan kita sebagai suami tolong tutupkan isteri kita. Supaya kita tidak menjadi dayus. Baik, kemudian. Dan katanya lagi, setengah ulama, makna dayus itu ialah, tadi kita baca dah, orang yang membeli ia akan jariah. Yakni hamba perempuan yang bernyanyi-nyanyi ia bagi segala manusia. Itu pun dayus. Pun saya minta maaf kepada bapa-bapa, suami-suami penyanyi yang isteri dia jadi penyanyi. Kitab ni sebut mana-mana isteri yang jadi penyanyi dan menyanyi di khalayak ramai, suami dia adalah dayus. Minta maaf, ni hukum saya kena baca juga. Sebab saya kata dah dulu, CD kita ni tuan-tuan, penyanyi pun beli, pelakon pun beli. Ramai yang telefon tanya macam-macam soalan pada saya. Jadi kalau mereka beli CD kita ni, jangan marah. Jangan terasa, jangan boykot, jangan saman pula. Ini hukum. Mana-mana suami yang ada isteri, dibiarkan isteri melompat-lompat terkinja-kinja depan orang ramai, laki-laki bukan mahram, maka hukumnya adalah dayus. Ustaz, kalau isteri saya penyanyi, saya benarkan isteri saya menyanyi untuk orang perempuan Ustaz. Orang laki-laki seorang pun tak ada Ustaz. Kalau gitu boleh. Buat dalam satu dewan tertutup, kunci pintu, laki-laki tak boleh masuk. Technician laki-laki, yang jaga audio, yang jaga technician perempuan, yang jaga lampu perempuan, semua perempuan. Maka boleh dia menyanyi. Harus. Tak salah. Nyanyilah lagu apapun, kaza wa kaza kaza wa kaza pun tak apa. Tak jadi salah. Dengan syarat audien dia semua orang perempuan dan semua technician kru dia ialah orang perempuan. Silakan. Tak menjadi hal. Orang perempuan pun nak berhibur juga. Dipersilakan.
Tetapi kalau ada seorang laki-laki, 2 orang laki-laki, juru lampu laki-laki, technician audio laki-laki, maka haramlah perempuan itu bernyanyi-nyanyi. Kalau dibenarkan juga Ustaz, haram. Baik, sekarang memanglah haram Ustaz, tapi saya cadang saya nak taubat lagi 2 tahun. Ada yang bagi alasan macam tu. Saya balik pada haji, saya tak akan taubat sekarang. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Nak taubat sekarang. Sebab kita tak tahu bila kita nak mati. Baik, kemudian dan tertulis, maka tersurat di atas pintu syurga, anti haramun ala dayus. Artinya, hai syurga, haramlah atas segala laki-laki yang dayus. Tengah orang faham dayus tu tak boleh tidur dengan isteri. Tu dia faham dayus. Tu bukan dayus, tu lemah. Saya tak boleh Ustaz, saya tak boleh bagi nafkah pada isteri saya lemah Ustaz. Kenapa lemah? Saya kencing manis Ustaz. Nengok saja dulu Ustaz. Itu bukan dayus. Dayus ni membenarkan isteri buat jahat dengan orang. Dayus ni membiarkan isteri ni buat benda haram depan orang, tak tutup aurat, bercampur sana, bercampur sini. Itulah dayus. Isteri boleh buat balik jantan lain, itulah dayus. Atas kata isteri boleh duduk main SMS dengan adik angkat. Adik angkat jantan. Kamu SMS apa tu Pak? Man, aja. Kamu ni, aku ada di sebelah kamu tak layan. Kamu layan orang jauh. Itu tabiat handphone. Tabiat handphone sekarang ni, orang depan mata kita patut tutup handphone, layanlah dia. Ini tidak. Dia duduk nganga, kita duduk main SMS. Kita duduk layan orang yang tak nampak. Kenapa tak layan orang yang kita nampak? Sampai atas katil pun boleh ada hubungan lagi ni. Dengan alasan adik angkat, abang angkat, pak angkat. Angkat tak ada. Kamu sekarang dah jadi isteri aku. Layan aku. Jangan duk layan. Adik angkat minta duit bagi. Adik angkat ajak makan nasi. Di nasi tangga pun pergi. Adik angkat ajak pergi kenduri naik kereta. Adik angkat bawa pergi. Tak boleh. Walaupun kita minat macam mana pun, isteri minat macam mana pun, mesti ditemani oleh suami atau orang yang mahram dengan dia. Jangan kita bagi kepercayaan. Tak apalah Pak, abang tahu Pak nak buat apa. Pulanglah pada Pak. Pak nak buat apa pun. Pak minat panjat gunung, pergilah Pak. Dia panjat gunung, wajib kamu teman. Pak siapa kamu nak biarkan dia pergi dengan laki-laki bukan mahram pergi belajar panjat gunung? Tak boleh. Berapa ramai ni suami yang tak kisah baik. Bila hilang, susah hati. Bila jadi tak elok, timbul fitnah. Sebab tu suami kena protect betul-betul isteri. Jaga betul-betul isteri. Bukan kongkong. Bukannya kontrol. Jaga dengan penuh keislaman. Ada orang yang jaga isteri terlebih pula. Semua benda berjampi. Ada juga. Semua benda jampi. Tengok beras jampi, tengok susu jampi, tengok ikan jampi, minyak jampi, minyak lintak, minyak macam-macam. Pantang orang kata, yang ni bagus ni, tahan lama ni. Beli kitab sekarang, tak beli. Kitab kita ni punya lama dah mengaji, tak beli. Tapi barang ni, tahan lama ni, berapa jam lah. Oh pantang, buat keluar duit beli, 100 pun tak apa. Sebab saya nak tahan lama. Yang ini boleh membesar kita. Pakak duk beli siang malam, isteri tengok pun takut apa ni. Tuan-tuan tak fikirkan isteri kita pun orang. Dia pun manusia juga. Memang benda bernafsu. Tapi kalau nafsu tu menyakitkan dia, bukan nafsu lah. Maksud nafkah batin tu apa? Menggembirakan isteri. Bukan menggembirakan diri sendiri. Orang faham nafkah batin tu apa? Dia kata, Ustaz, saya sofa sudut. Memang Ustaz, sofa okey lah Ustaz. Memang hang okey, isteri hang okey. Oh, tuan-tuan kena hormat isteri. Maksud nafkah batin ialah menggembirakan isteri. Sebab tu gembira isteri tu apa? Layan dia bercakap.
Isteri tak seronok kalau tuan-tuan tak layan dia bercakap. Abang tadi pergi ceramah Ustaz Kazim ke? Ramai dah abang? Ustaz Kazim kata apa? Terus dia pergi tidur. Tuan-tuan tak frah. Isteri tuan-tuan ingat tak frah ke dia? Frah. Cuba tuan-tuan layan dia. Abang tadi pergi ceramah Ustaz Kazim ke? Okey je. Boleh lah abang makin jauh. Cakap lah. Itulah lain kali datang awal. Boleh pakai depan masjid, depan surau. InsyaAllah bulan depan baru datang awal. Tapi kamu kena dah ikut. Itulah maknanya lawan. Lawan bercakap. Seronoklah dia. Jangan tak lawan dia bercakap. Bila dia balik lambat, kita balik dulu. Kita layan dia cakap. Apa salah tuan-tuan buat air pada dia? Kita balik sebab kita kerja dekat. Dia pula jam. Lambat sampai, 6.30 baru sampai. Tuan-tuan sediakan dulu. Teh ke, cok kodok ke, popcorn nugget ke, cuba letak situ tengok. Ya, kat isteri abang. Abang dah bacakan kopi, mari kita minum sama-sama. Allah tuan-tuan. Dengan beg kerja dia sampai ke dapur. Barulah dia rasa seronok. Terima kasih abang. Hari ni abang balik awal. Bolehlah abang sediakan. Besok kalau abang boleh lambat, kamu lah pula buat. Seronoklah. Itulah dipanggil nafkah batin. Ustaz, saya letih lah Ustaz. Bila masa nak goreng nugget, bila masa saya nak buat teh tarik, bila masa saya tanya abang Ustaz. Senyum itu pun dikira nafkah batin. Senyum. Isteri abang balik, senyum saja. Itu pun seronok. Penatlah abang. Bila tuan-tuan senyum, hilang penat. Tapi tak payahlah tuan-tuan buat macam cerita pura cendana tu. Ya, cerita musang berjanggut bila P. Romli balik, buat balik menantu dia tu. Sultan Alam Syah Bana tu menarikan. Anak ayah balik. Tak payahlah. Tak payahlah isteri tuan-tuan balik, isteri abang balik. Tak payahlah. Orang tengok tu hati. Susah hati orang tengok tuan-tuan. Udah berapa hari dia macam tu. Nanti orang tanya dia tak apa sihat orang tu ni. Termasuklah nafkah batin, tidur dengan isteri. Tidur dengan isteri itu maknanya tidur yang menggembirakan dia. Tidur yang menggembirakan, yang menyeronokkan. Bukan makna yang menyeronokkan tu 6 jam. 4 jam. Belum lagi ke abang? Belum, kata dia. Dah selesai. 4 jam ni abang. Besok nak kerja abang. Oh, tikiak lah sama. Maksudnya, biar kejap pun tak apa. Jadi dia suka. Itulah maksud nafkah batin. Kita ni pantang tuan-tuan. Dengan lintah-lintah. Gambir-gambir. Pantang. Itu yang bos skru tayar lori tu. Tuan-tuan baca kan dalam paper tu, disangkutnya dengan skru tayar lori. Dah tak boleh cabut. Bomba macam tu. Bomba bawa kata tu. Bomba nak fikir pun macam mana. Tak kira ku kata skru, kata yang lain. Balik tuan-tuan, ihsan. Sebab tu orang lelaki kena ada istifat. Ihsan dengan orang perempuan. Dia letih, dia penat, jaga anak, masak, basuh kain, ubah-ubah flat pula lim rosak. Kita pula tu dia ada standby dah, sabar. Begitu jugalah dengan orang perempuan pun. Kenalah fikir suami juga. Jangan tak layan langsung. Berilah juga hak suami. Jadi masing-masing jaga. Taklah berlaku curang. Masalah kita sekarang ni dingin. Bila dingin, kita nak cari hal lain. Isteri dingin, suami duk tengok orang sebelah panas. Isteri layan dingin, tapi jiran sebelah rumah panas. Balik kerja bang. Cantik hari ni abang. Udah tu panas dah tu. Isteri pula tak tanya cantik ke, tegak ke apa ke, tak tanya. Dia mula dengan orang sebelah. Serupalah isteri kita pun bila tuan-tuan dingin dengan dia. Dia mula cari orang yang di ofis dia, yang di pejabat dia, yang suka tegur dia, yang suka ambil berat pada dia. Lama-lama jadilah yang kita sebut hari ini kecurangan, kayu 3, kayu 4 dan sebagainya. Baik, dan kata setengah ulama, seperti yang tersebut di dalam sebuah hadis Nabi SAW, barang siapa berbuat zina, Nabi sebut, siapa-siapa yang berbuat zina dengan perempuan yang ada suaminya,
nescaya adalah dosanya atas laki-laki. Dosa si suami ditanggung oleh laki-laki penzina. Dan perempuan yang berada di dalam kuburnya itu sangatlah azab sekalian umat Nabi kita semuanya. Perempuan yang berzina, isteri orang yang berzina, diazab dalam kubur, dihimpunkan semua azab manusia kena pada dia. Oh, itu dia tuan-tuan. Kita ni kena rotan berlari dah, menjerit dah. Bayangkan seluruh azab umat Nabi Muhammad dihimpun pada dia sebab dia berzina dengan laki-laki lain. Dan adalah sampai di hari kiamat, nescaya dihukumkan Allah Ta'ala akan suaminya yang dahulu dalam segala kebajikan laki-laki yang berzina. Di hari kiamat, dosa orang yang berzina ditampung, diambil daripada dosa suami dia, dan pahala penzina ditukar kepada suaminya, yang kemudian bermula hukum yang demikian apabila zina isterinya dengan tiada diketahui oleh si suami. Maka bila suami tak tahu isteri curang, Allah tukarkan pahala dan dosa di hari kiamat. Tetapi jika suami tahu isterinya berzina dan dia diam, nescaya diharamkan oleh Allah Ta'ala bagi suaminya masuk ke dalam syurga, kerana sesungguhnya di atas pintu syurga tertulis, syurga kamu adalah diharamkan bagi orang yang dayus. Masya Allah. Ustaz, kalau saya balik-balik Ustaz, tengok-tengok isteri saya buat projek Ustaz. Jadi isteri saya minta ampun, isteri saya minta maaf. Dan saya ni pun ampunkan dia, saya maafkan dia. Adakah saya dikira dayus Ustaz? Tidak. Itu tidak dikira dayus. Lain kali jangan buat, abang ampunkan kamu. Yang kata dayus tu apa? Abang tadi saya berzina. Oh bagus. Itulah dayus. Tadi kamu projek je. Abang eloklah. Itulah dayus. Tapi kalau suami dia nasihat, abang tak sangka dengan kamu. Abang pergi krosos, kamu pula berkrosos dengan orang lain. Ini kerja kamu ya. Dimarahnya, isteri minta ampun. Diciumnya kaki, ditunduknya sampai ke lantai. Disujuknya kaki suami dia, tolonglah abang, ampunlah ke saya abang. Suami ni dengan ikhlas hati ampunkan. Yang tu tak pun. Dia tak dikira sebagai dayus. Yang dayus ni ialah dia tahu dan dia tak kisah. Dia tahu dan dia biarkan. Dia tahu dan dia tak ambil kisah. Isteri dia nak buat apa pun dia tak peduli. Baik. Kemudian, dan satu riwayat, 3 perkara yang tiada masuk mereka itu dalam syurga. Yang pertama, orang-orang yang menyakiti akan 2 mak bapak. Sakitkan hati mak bapak. Mak tak bagi kahwin, kahwin juga. Buang mak bapak sebab dah jatuh cinta. Mintalah ampun. Tuan-tuan ni kalau ada salah dengan mak bapak sebab nak menikah dulu, ada lagi peluang. Pergilah minta maaf sebelum orang tua tu mati. Dah mati tuan-tuan, satu sen tak guna. Tuan-tuan pergi cabut batu nisan, pergi goncang batu nisan minta ampun pun tak boleh. Kalau tuan-tuan ada mak bapak, tuan-tuan ada salah dengan dia, tuan-tuan tengking dia hari itu, pergilah minta maaf. Saya dah kata pada tuan-tuan, 2 benda yang mendatangkan bala sebelum kita mati: dosa lawan mak bapak dan dosa memutuskan silaturahim. Satu hari Nabi duduk dalam majlis ilmu, halaqah. Ni yang kita duduk ramai-ramai ni, nama dia halaqah. Bila Nabi duduk macam ni, Nabi kata, siapa-siapa yang putus silaturahim, jangan duduk di sini. Siapa-siapa yang putus silaturahim, belah. La yujalisuna. Jangan duduk dengan kami, man qati'ar rahim, man qati'ar rahim. Siapa-siapa yang putus silaturahim. Sahabat-sahabat ni tunduk. Siapa yang putus silaturahim? Sampai Nabi suruh keluar. Bangun seorang laki-laki, keluar. Keluar laki-laki. Rupanya dia memutuskan silaturahim. Nabi direct cakap tuan-tuan, siapa yang putus silaturahim, keluar. Jangan duduk dalam majlis aku. Habis tak lama lepas tu, laki-laki tu masuk balik, duduk depan Rasulullah. Kalau kita tuan-tuan kena halau macam tu,
Belah terus. Kalau ada petrol, dia bakar habis motor bawah. Punya bengang. Kalau dia tahu kereta ustaz tu, 4 tayar dia pasti. Tu zaman kita lah ni tuan-tuan. Zaman Rasulullah dulu, dia mari balik. Dia duduk depan Nabi, mengaji dengan Nabi. Nabi kata apa? Inna rahmatullah la nunazzilu ala qaumin man qati'ar rahim. Sesungguhnya rahmat Allah tidak turun pada satu kaum yang di dalamnya itu ada orang yang memutuskan silaturahim. Itu dia tuan-tuan. Ayat ni, cerita ni, tuan-tuan boleh tengok ayatnya daripada surah Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa sampai habis. Tuan-tuan buka ayat tu. Fazakir in nafa'atiz zikra. Ayat tentang Allah Ta'ala suruh bagi peringatan jika peringatan itu memberi manfaat. Dan Allah sebut dalam surah Al-A'la Sabbihis itu, Allah Ta'ala kata, siapa-siapa manusia yang celaka, manusia yang benci dengan kuliah agama. Manusia yang celaka, manusia yang tak nak dengar ceramah agama. Sebab itu kalau tuan-tuan, ustaz tegur, tuan-tuan belak, langsung tak bagi dengar dah, langsung tuan-tuan boykot dah mengaji, tuan-tuan itulah yang disebut oleh Allah dalam surah Sabbihis, tuan-tuan adalah orang celaka. Tuan-tuan. Kita ni duk baca Sabbihis dalam semayang, ayat tu hafal, tapi faham makna apa pun tidak. Atas maghrib Sabbihis, atas maghrib Sabbihis. Sampai makmum boleh tahu lah, tu imam ni mesti Sabbihis. Bila masuk rakaat pertama Sabbihis, sudah kata memang Sabbihis. Tapi tak pernah faham apa makna Sabbihis. Allah sebut di tengah-tengah ayat Sabbihis itu, celaka bagi orang yang bila diberi peringatan dia lari belah. Tuan-tuan, berapa banyak kita ni bila ustaz tegur, kita kata ustaz ni tak ada hikmah tegur orang. Ustaz ni tak ada langsung budi bicara tegur orang. Apa salah? Kita ustaz tegur bukan dia benci. Satu perempuan, dia tanya kat saya, ustaz, apa hukum macam ni ustaz? Saya jawab. Bila saya jawab, dia menimbang dengan kawan dia sebelah-sebelah. Habis saya jawab, saya tanya dia, Kak faham tak saya jawab tadi? Tercengang-cengang. Macam mana Kak nak faham? Kak menimbang. Kak tanya saya jawab. Bila saya jawab, Kak menimbang. Apa cerita ni? Adakah saya memalukan dia? Dah. Saya cerita semua pada orang. Lain kali jangan menimbang. 5 minit dia duduk menung, dia belah tuan-tuan. Saya kata dengan Adi, dia marah kat aku. 10 minit lepas tu, dia mari balik, siap dengan buku dengan kertas lagi. Rupanya dia balik, dia ambil pen dengan buku. Dia tak lari. Dia tetap mengaji. Minggu lepas saya mengajak, dia main lagi. Dia duduk depan mengaji tuan-tuan. Yang inilah yang kita nak. Ini kata sikit, terasa. Terasa sikit, kata. Bila kata sikit, terasa. Bila terasa tu, kena kata lah tu. Dah tak main dah. Cuba tengok sahabat Nabi tadi. Nabi kata, siapa yang putus silaturahim, keluar. Rupa-rupanya tuan-tuan, laki-laki ni bergaduh dengan mak saudara dia. Bertengkar, tak cakap dengan mak saudara dia. Nabi kata, dia minta maaf. Dia datang balik selepas dia minta maaf dengan mak saudara dia. Bila dia dah minta maaf dengan mak saudara dia, dia duduk depan Rasulullah dan dia mengaji. Nabi kata, sesungguhnya rahmat Allah tidak turun pada suatu kaum jika kaum itu memutuskan silaturahim. Rahmat ditarik. Tuan-tuan berjalan di jalan raya, rahmat jalan raya sudah hilang. Makji-makji datang lengok-lengok nak pergi pasar. Jalan lengok-lengok nak pergi market. Dia ragut di tepi jalan. Tersembam atas tanah, atas jalan tak mati. Dah tak ada rahmat di jalan raya. Opah-opah datang bawa beg telekung, datang nak semayang di surau. Dia ragutnya beg telekung. Lintah jalan kena ragut. Rahmat sudah hilang. Makcik-makcik akak-akak tunggu dalam surau. Nak tunggu kereta api. Pukul 3 pagi kereta api nak tolak. Pukul 12 tidur dalam surau. Pukul 2 pagi kena rogol. Dalam surau tak ada rahmat. Tuan-tuan bayar tak tuan-tuan? Rahmat tak ada. Tunggulah polis dia malam. Duk tepi jalan, tengah jalan, duk tangkap orang.
Sebab apa? Rahmat sudah hilang. Rahmat keamanan sudah hilang. Sampai polis jadi susah. Tak boleh tembak orang, orang tembak polis. Tak boleh rempuh orang, orang rempuh polis. Sekarang kerja yang paling bahaya kerja polis. Penjenayah banyak. Senapang macam-macam. Orang berani lain macam. Sudah hilang rahmat. Kesihatan pun sudah hilang rahmat. Saya kata dah tadi, rahmat sudah hilang. Rahmat sihat. Semua duk pakai topeng. Tuan-tuan tak kesian kan kat doktor yang tunggu di KLIA tu. Nurse-nurse yang duk sambut pesawat-pesawat daripada New York, daripada Washington, daripada Mexico. Mereka ni benteng paling awal duk tunggu depan KLIA tu. Duk cek telinga orang, duk cek dahi orang, cek mulut orang, cek jantung, nadi orang. Kalau kena penyakit-penyakit, mereka dulu kena. Tuan-tuan cuba pergi buka topeng muka mereka. Buka tengok. Bangsa apa yang pergi buat? Bangsa apa yang duk cek telinga ni? Nak tengok demam tak demam. 37 darjah ke atas, masuk sana. Tak demam ni. Dijangkiti ke apa, disyakkan. Yang pakai topeng ni bila tuan-tuan buka, semua muka-muka orang Islam. Yang tak pernah sentuh babi. Asyik datang penyakit ya tuan-tuan, orang Islam duduk jaga. Bangsa yang tak sentuh babi, bangsa yang tak makan babi lah, yang duduk di barisan hadapan untuk mengelakkan daripada babi merebak. Kenapa tak suruh bangsa yang makan babi tunggu penyakit? Mereka membiarkan babi, mereka makan babi. Tapi bila datang wabak babi, orang yang tak makan babi kena jaga. Patutnya orang yang makan, yang berternak babi inilah yang kena jaga, tuan-tuan. Demo yang merosakkan, demo yang jadi punca pada benda itu. Orang dah kata ada haram, gatai nak makan juga. Tapi bila jadi apa-apa, angkatan tentera kena pergi tembak babi. Yang ni yang sama-sama kita kena fikir. Rahmat Allah dah hilang. Duduk di kampung, cikgunya datang. Saya kata dah bulan lepas, lama opah tak datang ngaji, demam ustaz. Demam apa? Cikgunya kata dia. Ya, cikgunya. Yelah, cikgu-cikgu lah kata dia. Lu di Kedah ni tuan-tuan, belah-belah kampung. Cikgunya ni tuan-tuan, demam cikgunya ni, dia tak jadi tengah pekan. Tengah pekan ni demam denggi. Cikgunya ni tepi-tepi pekan, tepi-tepi bandar, kampung-kampung. Tuan-tuan tengok dalam berita. Belah-belah lu start kota tak balin semua. Macam mana makcik je nak. Mula-mula main buat pinggang ni, sakit pe bawah tu dia tangkap tu, tak lalu makan, tak larat lah. Ya, tuan-tuan, demam cikungunya. Dia tangkap belah kiri ni, basma ni, tak boleh cakap lah, basma ni. Makan tak lalu lah. Satu kampung, tuan-tuan. Doktor pun nak pening, satu kampung. Bukan satu rumah, satu kampung. Kalau kata mati tu, satu kampung tu tinggal 4 orang janda, 2 orang lelaki, tuan-tuan. Yang tu je yang tak kena. Rahmat sudah hilang. Betul tuan-tuan, cuba tengok rahmat. Tuan-tuan beli kereta mahal-mahal tak di bawah, tinggal bekas tayar ya. Kalau tinggal tayar tu kira baik lah tuan-tuan. Ni dengan habis diangkut. Vespa buruk kawan saya pun lebuk tuan-tuan. Pelik dia AM. Tahun bila punya Vespa? Lebu, tak ada lah. Apa benda sekarang ni? Rahmat. Kenapa rahmat hilang? Nabi sebut kerana putus silaturahim. Hari ni cuba tuan-tuan tengok sama-sama Islam kita, silaturahim kuat ke tak kuat? Bergaduh habis dah kita. Tambah macam saya, pening tuan-tuan. Tak kawan ni naik, tak kawan ni turun, tak kawan ni naik, tak kawan ni turun. Pening tuan-tuan, tak apalah duk jom. Hak saya diam je lah, pergi sini tutup, pergi sini tutup. Aduh, letihnya aku. Pening tuan-tuan, bertumbuk bercakap. Tu fikir balik. Boleh berpolitik, tapi tolong jangan sampai putus silaturahim. Dengan sebab putus silaturahim tuan-tuan, tak terkawal kita. Mari dadah tak terkawal dah salah. Mari rempit tak terkawal dah salah. Tuan-tuan, mari orang meniaga pun dah tak terkawal dah salah. Rahmat Allah dah ditarik dah.
Mari mengaji dah tak terkawal dah sekarang. Rahmatnya sudah hilang. Tak seronok dah mari mengaji. Teringat kasut, teringat motor, teringat dompet. Tuan-tuan tinggalkan rumah, datang ke masjid. Tuan-tuan teringat ke rumah. Rumah kena pecah. Tuan-tuan tinggalkan masjid, balik ke rumah. Tuan-tuan teringat ke masjid. Hilang kamera di masjid, hilang mikrofon masjid. Sejadah tu imam pun hilang. Rahmat dah hilang. Tuan-tuan tulis lah. Nanti satu hari tuan-tuan kita tak tahu lah. Sejadah dia pun kena ikat rantai besi dengan mimbar. Yang ni kita kena cari balik. Bila kita jumpa dalam hadis, kita akan dapat jawapan. Punca kenapa jadi macam ini? Ialah kerana silaturahim sama-sama Islam sudah pun putus. Tuan-tuan setuju ataupun tuan-tuan tak setuju dengan apa yang saya cakap, saya baca daripada hadis Nabi. Jadi tuan-tuan, politiklah, silakan. Tetapi janganlah sampai putus silaturahim. Berpolitiklah secara matang. Jangan sampai kita berpecah belah bertumbuk. Baru ni saya pergi ceramah satu masjid. Tok Imam ni bergaduh. Tok Imam belah dia seorang, belah dia seorang. Tok Imam kawan ni baca tak ikut teks, dia terlibat je rapat. Tok Imam satu lagi marah lah, baca lah ikut teks yang habis tambah tokok pasal apa. Oh, bertumbuk marah tentang bergaduh. Saya pergi ceramah, saya kata tuan-tuan, yang berebut kerusi tu orang atas. Biar mereka lah duk berebut kerusi tu orang atas. Tok Imam ni baca ayat kerusi sudahlah. Biar mereka selesaikan masalah mereka tahu lah selesai. Ikut peraturan, ikut undang-undang, selesailah masalah. Ikutlah peraturan, selesai masalah. Tok Imam ni salah, biarlah mereka selesaikan. Tok Imam sini baca ayat kerusi sudah. So, duk fikir pasal kerusi mereka. Jaga masjid ni supaya jangan rahmat dalam masjid pun hilang. Saya tak boleh bayang tuan-tuan, satu perempuan kena rogo dalam surau. Saya tak boleh bayang. Yang kita baca dalam paper semalam, 2 hari lepas, ditangkap satu pasang tidur dalam masjid. Pasang laki-laki perempuan duk berenuk dalam masjid. Apa nak jadi tuan-tuan? Dulu masjid curi mikrofon, tak jumpa pintu masjid. Masjid dulu-dulu tuan-tuan curi kapet, pakai tak jumpa pintu keluar. Punya barakahnya masjid. Sekarang tuan-tuan, habis tongkat mimbar pun dia curi. Sejadah pun dia curi ni. Sejadah kapet tuan-tuan ni dia gulung sekepil-sekepil, buh atas lori, bawa lari. Sebab tu kadang-kadang kapet macam kita ni pun bagus, sebab dia gam sekeping sekali. Tapi bila kencing budak-budak susah nak basuh. Bagus pula kapet yang sekeping-sekeping, boleh gulung. Kalau budak berak kencing kotak ke apa, kita pergi basuh di luar. Tapi risiko yang gulung tu, dia gulung sekali tu. Bawa lori 3 tak. Tok siap baru naik motor pukul 10 pagi. Nak ke mana ni bawa kapet? Pengurusi semua vacuum. Oh iya ke? Eloklah kapet pada kotor. Tok siap terus pikir pula tentang itu. Datang mayang Zuhur, pengurusi tanya, mana kapet kita tersiap? Kata tu Haji suruh cuci. Tadi lori dah ambil. Eloklah tuan-tuan. Sampai hilang rahmat, orang mencuri dalam masjid. Masjid sudah jadi hangat. Sampai kena bubuh aircon sekarang. Bubuh aircon pun hangat lagi. Masjid yang barakah ialah masjid yang sejuk. Tuan-tuan duduk dalam dia tenang, mengaji dengan dia tenang, sembahyang dia tenang. Saya pergi baru ni di satu masjid di belah-belah Alur Bongsu. Saya masuk je tuan-tuan. Allahu Akbar. Pukul saya ceramah tu pukul 12 tengah hari. Saya kata pada pengurusi dia, seronok masjid Tuan Haji. Seronok. Dia kata, Ustaz, kayu ni orang tua-tua dulu tarik dengan kerbau lah. Nak buat masjid ni, kerbau tarik kayu-kayu balak ni. Buat tiang-tiang ni semua masjid lama-lama tuan-tuan. Barakah, rahmat. Kalau tuan-tuan berani, pilih curi kapet. Mereka buat dengan jerih-perih, mereka buat dengan ikhlas, mereka buat betul-betul kerana Allah. Saya ceramah sampai pukul 1 petang tuan-tuan, tak terasa panas. Walaupun tak ada ekor. Ini dikatakan barakah tuan-tuan. Masjid lama, cantik, damai, tenang. Sebab tu tuan-tuan kalau nak cari masjid yang tenang, yang sejuk, itu barakah. Saya syorkan pada tuan-tuan, tuan-tuan pergi ke masjid Berincang.
Cukup tenang, sejuk amat. Ya. Masjid berincang, Emerald Highland. Memang sejuk ya, barakah. Baik, kemudian yang kedua, yang takkan masuk syurga ialah yang dayus. Dan yang ketiga yang tak masuk syurga, suruh-suruhan kerana berbuat zina. Ni dia. Suruh-suruhan kerana berbuat zina ni apa? Bapa ayam, mak ayam, anak ayam, segala jenis yang berkaitan dengan pelacur. Gigolo. Dia jadi orang tengah. Orang tengah nak menguruskan gigolo. Dia. Yang ni haram cium bau syurga. Dan demikian lagi juga. Dia kata apa tu? Dia kata apa? Demikian lagi tu apa? Orang tu. Qiyadah. Qaf ya dalha. Dalta. Qiyadah ni apa benda? Kat pukul 10 anak tuan-tuan. Dia pun termasuk dalam dosa yang besar jua. Qiyadah maknanya ialah orang yang mempertemukan orang dengan laki-laki dan perempuan kepada rumah yang lain. Broker. Qiyadah ni broker. Bukan setakat dia bapa ayam, mak ayam, dia rana ke, dia apa benda ke. Itu satu hal lah. Qiyadah juga. Termasuk qiyadah ialah tukang kira bicara. Tuan-tuan ni orang tengah. Recommend. Dengan sebab tuan-tuan recommend man. Atau recommend budak tu sekarang. Ni nombor telefon dah. Cubalah tengok tackle kok dapat. Lepas tuan-tuan bagi nombor tu, dia tackle sungguh. Dapat tuan-tuan. Perempuan tu layan. Laki-laki tu kata, I follow. Macam pernah dengar je tu. Laki-laki tu layan dengan perempuan. Dating dekat taman KLCC. Siapa yang bawa recommend tu? Tu hak tukang bagi nombor. Dengan hang sekalipun dosa. Jaga-jaga tuan-tuan. Yang mana rajin duk pertemukan orang. Nak jadi orang tengah, nak nikah orang. Sebab tu saya, kalau orang minta saya jadi orang tengah, nak bagi menikah orang, saya cakap. Saya telefon laki-laki, saya jumpa laki-laki. Okey, sekarang kamu nak kahwin tak? Ya. Sekarang ada budak perempuan ni, cikgu ni minta jadi jodoh. Jadi saya nampak kamu dengan dia ni, entah dengan dia sesuai. Kalau boleh kita pergi tengok dulu. Panggil mak pak entah pergi tengok. Jadi saya tukang bawa. Kalau ikut saya ni tuan-tuan, cucu banyak lah. Menantu ramai yang saya uruskan bagi kahwin. Tapi bila saya uruskan, Tuan Haji, inilah pelajar saya, nama dia sekian-sekian-sekian, kerja sekian-sekian-sekian. Tuan Haji nak tanya apa? Tanyalah. Uruskan. Tak pergi main anak darah dia pula. Saya kata, ni mak, inilah yang cikgu ni yang saya nak uruskan. Tengok, kenal tak kenal. Pakcik, kalau nak menyembah dengan anak perempuan ni, pergi dapur, silalah makcik. Pakcik tu dia diam, biar makcik je pergi dapur. Saya yang uruskan, saya atok. Bila balik 2-3 hari, bapak dia telefon, Ustaz. Jadilah Ustaz, bolehlah kalau nak main Minang, kami setuju. Saya pergi Minang pula. Telefon saya Haji, letakkan harga, bagi jadi lah. Saya buat syarat tu, letak harga, bagi jadi. Jangan pergi letak berpuluh ribu tak mau. Letak hantaran tu kira munasabah. Tak munasabah pun, Munah Sarawak. Jadi munah je. Itu saya punya PL. Tak. 5,000 sebelah tangan boleh Ustaz? Boleh. Kan? Kalau saya kata tak boleh, saya tak mau. Saya kata simpan lagi bagi kawan lain. Bila bertunang, saya jumpa dua-dua orang. Sekarang saya yang recommend ke hampa untuk hampa kahwin. Saya tak campur kalau hampa dating lepas ni. Jangan dating, jangan pegang tangan, jangan peluk, jangan duk cium, jangan duk buat apa selagi mana hampa belum kahwin. Jangan duk jumpa taman bunga. Saya tak suka. Allah kata haram. Boleh, mak? Boleh. Cikgu? Boleh. Kalau nak jumpa, bawa mak, bawa pak sekali pergi jumpa. Nak tengok wayang, silakan. Budak jantan belah kanan, bapa tengah-tengah, mak tengah-tengah, anak dah bawa. Tengoklah wayang. Kalau nak rabak pun, rabak pak lah tu. Apalah pak tu, dengan duk gatai rabak.
Bukan kata saya larang tu, dia kata nak pergi Kamdar beli cadar pun, bawa mak bapak pergi. Kau nak cari matching ke apa, bala semua nak apa, konsep apa ke, bawa orang tua. Benda ni haram. Saya berlepas tangan, sebab saya takut saya jadi qiyah dah. Dengan sebab saya recommend, bila saya recommend, dia kata ustaz recommend. Bila ustaz recommend mesti baik punya, tak apalah, pergi dating. Dating tu atas alasan saya recommend. Berdosa saya kalau saya tak nasihat dan saya redha, tuan-tuan. Ayam ni yang saya pesan. Ada satu orang, dia kerja satu jabatan. Bila saya uruskan dia nak tunang, 2-3 bulan lepas tu dia telefon. Dia kata, ustaz, saya ni macam tak bertunang ni ustaz. Kenapa? Tak adalah, orang lain keluar-keluar makan, jalan-jalan. Tunang saya ni tak peduli pun ustaz. Saya kata, elok lah tu. Itulah tunang yang baik. Yang tak dating, yang tak pergi bawa-bawa makan ikan bakar malam-malam, itulah tunang yang baik. Tunang yang baik bukannya tunang pegang nak peluk sini, itu bukan tunang baik. Itulah tunang yang baik. Dia telefon ada sebab. Dia telefon dalam keadaan macam itu. Itulah yang baik. Kenapa kau tak suka ke? Tak adalah rasa macam tak tunang je ustaz. Saya kata akak, lepas kahwin kau berjalan lah kau. Tak adalah. Kalau tak ada jalan. Sekarang anak dia 5 dah tuan-tuan. 5 dah. Pilah jalan. Puas jalan. Eloklah. Saya tengok akak tu benda sihat. Jumpa seserempak dengan saya tu. Ya Allah, sihatnya. Dua-dua sihat tu. Tengok lelaki sihat, dia pun sihat. Ya Allah. Dulu kecil molek je. Dia sihat. Itulah tanda cukup makan. Tuan-tuan jangan kata orang yang sihat lepas kahwin gemuk tu. Nah, itulah tanda suami dia bagi makan cukup. Jadi tuan-tuan yang mana ni tolong jangan jadi qiyadah. Mentemukan orang untuk berbuat maksiat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya sebutkan tadi tentang tanggungjawab kita sebagai suami, sebagai isteri. Kita belajar ni bab suami. Jadi suami kena layan isteri. Kalau isteri tu kegemaran dia baik, sokonglah. Kegemaran isteri kita mengaji, sokonglah. Bawa dia mengaji. Bawa dia belajar. Koman-koman pun hantar isteri belajar. Walaupun tempat yang dia nak belajar tu kita tak apa suka. Kita tak apa kenal. Tapi selagi mana ilmunya betul, selagi mana ilmu yang dia mengaji itu daripada orang yang betul, silalah. Jangan kita larang juga. Kadang-kadang tuan-tuan, isteri pun dia ada perasaan. Isteri pun dia ada jiwa juga. Satu benda yang dia suka, tuan-tuan tak sokong dia. Lama-lama jiwa dia mati. Tambah-tambah kalau benda yang baik. Jadi kalau isteri tuan-tuan ada tabiat yang baik, sokonglah. Mungkin isteri tuan-tuan ni jadi jawatan kuasa wanita. Jawatan kuasa wanita, perkumpulan wanita, macam-macam aktiviti dia buat. Selagi mana baik, sokong. Mungkin dia jadi AJK masjid. Sekarang ni perempuan pun AJK masjid. Dan ada wanita pula yang uruskan ceramah. Kita sebagai suami sokong. Sebab saya perhati tuan-tuan, yang program-program ilmu ni, orang perempuan yang ramai. Yang hidup majlis-majlis ilmu ni, orang perempuan. Kalau tuan-tuan rajin, tuan-tuan pergi ke masjid daerah Batu Gajah. Setiap hari Isnin dengan setiap hari Khamis. Beratus-ratus manusia tuan-tuan. Pukul 9 sampai 10.30 pagi. Beratus orang perempuan ni mengaji. Saya tak pernah tengok lagi tempat macam itu. Satu lagi di Masjid An-Nasriyah Setiawan. Mereka ni buat kuliah bulanan. Siap. Beratus manusia, 1000 manusia. Perempuan. Jadi kalau orang perempuan kita bagi sokongan yang betul pada dia, insya-Allah pahala dapat dekat kita dan semangat dapat pada isteri kita, insya-Allah. Baik, cukup sekadar itu. Kita akan sambung besok pagi kuliah subuh di AU4 dan istimak kita besok keluarga 69. Jadi besok barang soal jawab sila kemukakan besok. Dan saya rasa pagi besok soal jawab banyak berkenaan dengan keluarga 69 ni. Saya minta tuan-tuan datang untuk belajar nasab halal dan haram. Baik, siapa-siapa yang ingin memberikan sumbangan untuk jamuan pada malam-malam kuliah, boleh berhubung dengan Ustaz Zuhair untuk membuatkan sebarang
sumbangan dan sebagainya. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalba min kilabik ya qahhar al-jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Allahu a'lam. Assalamualaikum.